Aisyah. Aisyah. Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Okay, lama dah EN tak buat live. So, malam ni kita bertemu. Okay, bertemu untuk sama-sama kita sembang. Okay, kita sharing-sharing sebab dunia sekarang adalah dunia live. Kan tak buat live rasa orang bisnes tak buat live itu sangat pelik. Okay, bagi saya ianya sangat pelik. So orang bisnes macam saya tak akan lari daripada buat live. Okay, so kalau dah biasa tengok saya buat live kan, terima kasih. Gitu. So yang first time tengok saya buat live, hai, Assalamualaikum saya ucapkan. Okay, hai. Okay, yang suka boleh share saya punya live. Okay, so malam ni kita nak just santai-santai saja, nak sembang-sembang, nak bercerita kan. Kat belakang tu bersepah lagi, tak sempat nak susun stok banyak ni, apa kotak-kotak stok tak susun. Sebab apa? Sebab bila kita susun je, tiba masa kita susun, kita kena ambil balik, nak packing. Susun je kena ambil balik nak packing. Macam tu kadang-kadang susun stok ni, sebab dia jadi macam apa, tak sempat. Kalau kita susun pun macam tak sempat juga kita nak duduk, orang kata stok duduk lama. Gitu. Yang still duduk ni, yang stok memang kita dah ada restock banyak. Gitu. Tapi yang banyak masuk ni pun banyak lagi ni, tak sempat lagi. Hai Kak Ha, selamat malam. Dah tidur ke Kak Ha? Comel tudung. Oh ya ke? Ni tudung saya beli. Bukan saya beli. Ni tudung CDM5 bagi. Dia beli waktu offer Ariani hari tu. Kan offer Ariani. So dia belikan 2. So dia bagi saya 1. Dia 1. Tudung ni sangat-sangat senang. Sebab apa? Tak perlu striker. Pakai je on je terus. Malam-malam ni nak striker buat apa kan? Hai. Okey, siapa yang hai CDM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Syikin. Hai. Comel CDM siap make up malam ni. Sebenarnya saya ada rahsia, nanti saya beritahu kat awak. Saya tak boleh tahu dalam ni, nanti bocor rahsia. Okey. Macam mana terjadinya saya punya make up ni. Gitu. Okay, boleh panggil lagi kawan-kawan semua untuk datang bersama kita untuk saya share malam ni. Okay, tajuk saya malam ni saya nak share tentang energy up and down. Gitu. Saya kenapa saya datang dengan tajuk energy up and down? Gitu. Sebab even kita orang kata apa, kita ni kan manusia biasa kan. Bila kita manusia biasa, kita tak akan lari daripada perasaan energi yang tak ada energi, tiba-tiba rasa macam tak semangat, tiba-tiba rasa macam boring, tiba-tiba rasa macam puas, tiba-tiba rasa macam tak nak buat, tiba-tiba rasa macam sedih. Ada kala tu kita rasa macam kecewa pada diri sendiri kan. Jadi memang kata apa, kadang-kadang tu energi tu biasa, perkara biasa. Namun sebab kita ni manusia biasa yang ada hati dan perasaan. Kan kita manusia biasa yang ada hati dan perasaan. So kalau ada perasaan energy up and down tu, you memang terbaik. Sebab itu adalah menandakan you all adalah manusia normal. Manusia normal maksudnya bukan manusia yang gila kan, atau mental, elok mental lah kan. Sebab kita manusia, kan manusia memang diberikan kesihatan, orang kata perasaan, hati dan mental. Gitu. Jadi jangan risau kalau ada perasaan up and down. Sebab saya sendiri pun still ada perasaan up and down. Kan ada perasaan macam kecewa, marah, semua tu kan. Tapi benda tu bila kita orang niaga ni, kita kena pegang benda tu tak boleh lama. Tak boleh lama. Sebab kalau dia lama tu sangat-sangat bahaya. Kan sangat bahaya untuk orang berniaga. Bukan orang berniaga dengan saya saja, untuk whole semua orang bisnes lah. Kalau you energy you macam down dan tempoh waktu yang lama, itu bahaya. Kan. So saya malam ni saya nak share tips
macam mana untuk pastikan energy you all ni tak up and down. Maksudnya dia boleh up and down tapi tak akan down lama. Okay, dia hanya down sekejap-sekejap je. Gitu. So macam macam saya share. Okay, yang mungkin yang baru melihat, okay, mungkin tak kenal siapa AN sebenarnya. Okay, AN adalah usahawan SCGMA yang jual produk macam kat belakang tu. Ada lagi dalam kotak ni. Okay, tak sempat nak susun. Nanti kalau kita sempat susun, kita tunjuk. Okay, AN adalah usahawan SCGMA yang jual semua produk tu. Okay, AN memang buat part time, buat bisnes ni. Tapi bisnes ni memberi income yang sangat luar biasa. Okay, yang membuatkan AN nak share pada semua kawan-kawan kat sana. Okay, you all tengok tak berita 2 hari lepas 1,000 orang muflis dalam masa 1 hari. Kan sebab kehilangan pekerjaan semua. So AN memang nak share pada you all. Okay, orang sekarang memang kena buat bisnes online. Korang memang kena buat bisnes online. Korang jangan fikir orang macam kalau kita tak ada duit, kita jangan fikir orang lain tu tak ada duit. Kadang-kadang bila kita ada duit, orang lain pun bila kita tak ada duit, insya-Allah orang lain ada duit. Sebab tu Tuhan dah kata dah benda ni kita kena usaha kan. Manjada wajada. Gitu. Sekejap tengok ni. Hai Kak Ji. Hai. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam Kak Su. Hai Kak Kila. Waalaikumsalam. Okey. So macam AN sendiri, AN share, okay, kalau energy AN sendiri ada perasaan tiba-tiba rasa macam kecewa, tiba-tiba rasa macam tak, orang kata apa, tak ada mood kan, AN akan fokus kepada Big Y. Okay, Big Y maksudnya kita fikir kenapa kita buat bisnes ni, kan, apa yang kita nak daripada bisnes ni, gitu. Maksudnya kenapa kita bermula buat bisnes ni dulu, kan kita akan fikir maksud Big Y kita tu. Kalau anda kata kalau kita still tak boleh nak bangkit dengan Big Y kita tu, tolong cari Big Y lain. Mungkin Big Y kita tu tak berapa kuat. Big Y kita maksudnya sebab kenapa kita buat bisnes ni. Ada orang buat bisnes sebab dia rasa dia nak duit. Okey, bila dia nak duit, dia buat bisnes ni. Sebab dia rasa bisnes ni boleh bagi dia duit. Tapi apabila berlakunya kejatuhan, contoh macam sebab kita kena, orang kata apa, kita kena ingat bisnes dia tak akan cantik. Okey, dia tak akan graf dia tak akan menaik selalu. Dia akan ada turun dia juga kan, dia akan ada stabil dia. Sebab dalam proses membina kejayaan, okey, nak berjaya tu adalah sangat mudah. Tapi nak kekalkan kejayaan tu memang betul-betul kena tough kat situ. Okey, so memang saya bagi tahu, okey, kalau you all orang kata apa, kalau you all macam fokus, okey, sebab saya nak banyak duit, kan, memang kita fokus nak banyak duit. Tiba-tiba bisnes kita Allah uji, kan, Allah uji, Allah bagi bisnes kita ni sedikit mendata atau jatuh sikit jatuh, memang Allah uji kan. Yelah keadaan kita, takkanlah kita nak manis semua kan, betul tak? Kita takkanlah kita nak orang kata bisnes kita ni comel semua, kadang-kadang dia jatuh. Bila dia jatuh tu, okey, bila kita tengok bisnes ni lebih duit kat kita, akan bila kita rasa bisnes ni lebih duit kat kita, kita pun down lah. Betul tak? Bila kita down, kita tak akan bangkit tau. Kita akan fokus, bila kita nak duit banyak, kita akan kata baik aku cari buat bisnes lain lah, sebab bisnes lain boleh bagi duit kita banyak. Tapi sedangkan sebenarnya bila kita dah pernah duduk dekat atas, okey, bila Tuhan bagi kita ujian sikit, sebenarnya dia perlukan kita untuk keluar daripada kotak kita tu. Maksudnya kebiasaan kita. Kalau kita dah biasa buat benda tu, okey, kita dah biasa buat benda tu semua-semua, mungkinlah tiba waktunya Tuhan kata, okey, kita kena buat satu lonjakan yang luar biasa, kan, mungkinlah. Tapi kita pergi sebab kita rasa kita nak duit je, jadi bisnes tak boleh bagi duit, kita tak akan buat bisnes luar biasa lah. Kita akan jadi macam katak si katak lompat, lompat si katak lompat, gitu. Jadi rugilah. Jadi kita kena perjelaskan Big Y kita sebenarnya kenapa kita buat bisnes ni, kan, apa yang membuatkan kita buat bisnes ni, kita kena tahu. Okey, macam even macam saya, okey, saya join bisnes dulu sebab saya sukakan produk, kan. Saya sukakan produk, and then lepas saya suka produk tu, saya tak nampak duit lagi betul tu, tapi saya dapat produk tu memberi manfaat kepada orang lain. Kan, sebab bila saya pakai dia sangat menjadi. So saya, kalau boleh, saya nak produk saya tu kawan-kawan saya pakai, saudara mara saya pakai pun menjadi. That's why saya fikir kenapa saya buat bisnes tu. Sebab waktu saya join bisnes tu, bukan saya nampak sangat pasal duit, sebab saya tak tahu pun bisnes ni boleh buat duit. Tapi saya fokus kepada produk tu macam bagus sangat. Saya suka. Kan, saya suka, dan saya
Nok lah, maksudnya nok kawan-kawan saya semua tahu pasal produk tu. Dan daripada situlah saya punya business ongoing. Gitu maksudnya. Saya nak duit banyak sebab nak sangat bina impian. Betul kah? Memang semua orang bisnes memang perlukan duit yang banyak. Sebab dia fikir apa? Sebab dia nak beli impian semua kan. Tapi bila kita kejar duit, kan, pernah dengar ayat dia, don't chase the money, let money chase you. Maksudnya bila kita kejar sangat duit, duit tak akan dapat kita. Sebab tu kalau kata, bila kita kata kita memang kita nak duit banyak, semua orang nak duit banyak. Nawak yang orang tak mau duit banyak, betul tak? Macam even saya pun, saya memang nak duit banyak. Tapi bila kita fikir, okey, kita nak duit banyak ni, kalau kita cari duit akan lari. Jangan cari duit, jangan kejar duit. Kan, tapi kalau kita orang kata apa, kita banyak memberi pada orang, InsyaAllah duit tu mari. Don't chase the money, let money chase you. Maksudnya buat tu biar orang kata apa, bukan fokus untuk duit semata-mata. Memang betul duit, kan, tapi duit tu untuk apa? Untuk nafsu kita, keperluan kita, kehendak kita, bukan kepada keperluan dah. Kan, sebab Tuhan kata dah, dia memberi orang kata dia memberi orang kata lebih kurang macam ni lah kan, saya tak ingat dah. Dia memberi kecukupan. Kan, Allah menciptakan orang tu kaya dan menciptakan orang tu kecukupan. Tak ada istilah macam miskin apa. Ada banyak tu, cukup banyak tu. Tapi bila kita kejar sangat duit, okey, duit akan lari. Kan, jadi sebab tu kita kena kuatkan BY kita. Kadang-kadang kata-kata kita nak duit. Tak, okey, fokus kita adalah sebab apa? Kan, sebab apa? Kadang-kadang kita fokus, okey, kita nak orang kata fokus kita adalah kita nak bahagiakan kedua ibu bapa kita. Adakah duit tu boleh membahagikan kedua ibu bapa kita? Ya, boleh, betul. Sebab tu kita buat bisnes, sebab kita nak membahagiakan kedua ibu bapa kita. Kan, tapi bukan kita fokus nak duit. Kan, jadi ingat term saya, don't chase the money, let money chase you. Maksudnya kita banyak berbuat kebaikan, kita banyak memberi tanpa rasa pun. Orang kata tanpa rasa pun, macam aku buat untuk diri aku. Contoh macam ni, contoh macam okey, kita nak seseorang tu keluar modal. Okey, buat bisnes, okey, orang kata keluar modal kan, sebab kita nak modal tu datang, sebab bila dia orang keluar modal, dia akan dapat keuntungan pada kita, betul tak? Kita nak orang tu keluar modal, sejumlah modal. Tapi patutnya kita fikir, okey, awak kalau awak betul-betul nak suruh saya train, okey, awak kena ada modal. Sebab apa? Modal tu, okey, stok tu ada energi. Bila awak duduk dengan stok yang banyak, energi awak akan naik. Energi awak akan besar. Itulah sebenarnya. Kan? Jadi kalau kita kerja, macam contoh kalau kita kerja, contoh nak suruh anak buah kita keluar modal semata-mata, kan, tanpa dia tahu pun apa dia keperluan dia untuk keluar modal tu. Sebenarnya bila kita suruh anak buah kita keluar modal, bermaksud kita fokus kepada untuk orang kata apa, kelebihan atas diri kita je lah, atas satu pihak je lah, bukan dua pihak. Macam saya AN sendiri pun, AN suka kalau anak buah AN, okey, dia keluar modal, memang AN akan ajar macam mana nak buatkan duit tu, okey, beranak. Kan, dan itulah sebenarnya kita punya fokus. Bukannya okey, keluar modal, membuatlah sendiri sampai menjadi. Tak boleh macam tu. Sekejap Kemar tengok ni. Ya, Kemar no, AN tengok ni jap. Tak payah gesek, biarlah lama teringat je tiap. Betul, kalau saya nak duit banyak sebab nak sangat bina impian. Ya Kak Ha, saya balas tadi dah. Assalamualaikum CDM, selamat malam. Waalaikumsalam Kak Rohani. Bisnes apa tu? Okey, ni bisnes HIO. Okey, bagi tahu betul-betul ini adalah bisnes HIO, bisnes Hajidah HIO Marketing. Ini adalah salah satu bisnes multi level marketing. Okey, tapi bisnes ni tiada istilah. Okey, aku buat kau kaya, tak ada istilah tu. Dan bisnes ni tak ada istilah tepu, sebab kita punya banyak-banyak barang. Okey, bisnes ni siapa buat cepat dia dapat cepat, siapa buat banyak insya-Allah dia dapat banyak. Okey. Hai CDM, hai DDM dulu Kak B, hai Kak Fatul. Sepenuh komitmen, betul Kak B, sepenuh komitmen. Kan, sepenuh komitmen kita bagi kepada bisnes kita, insya-Allah. Kan, jadi kena tengok balik BY kita tu. Kalau kata saya nak duit, saya buat bisnes, saya nak duit. Sebab apa nak duit tu? Kan, tapi bila kita fokus saya nak buat duit, sebab tu bila Tuhan uji kita bisa jatuh, kita lari. Sebab kat sini saya boleh tengok, kita boleh kenal, okey, siapa yang memang fokus nak cari duit semata-mata, siapa yang fokus untuk memberi manfaat kepada orang lain, siapa yang memang fokus orang kata apa, nak tambah nilai hidup orang lain. Kat sini. Jadi kalau anda kata kita nak fokus mencari duit, kita kena perjelaskan lagi kita nak cari duit tu sebab apa. Supaya benda ni akan menjadikan BY kita, time kita energy down kan,
time kita nak marah, time kita rasa macam kecewa, kita fikir okey, ini adalah bisnes aku, okey aku buat macam mana sekalipun. Gitu. Maksudnya kita fokus, kita buat walau macam mana sekalipun. Pasti sebab kebergantungan kita bukan kepada Tuhan. Kebergantungan kita bukan kepada orang, kebergantungan kita adalah kepada Tuhan. Kan, maksudnya jangan pernah berhentilah. Maksudnya percaya rezeki tu datang daripada Allah. Bukannya kata rezeki tu datang disebabkan orang kata orang-orang sekeliling. Tak, kan. Jadi kena set. Okay, nak tak nak, memang kita kena ada big why kita yang sangat kukuh. Kan, kena ada big why yang sangat kukuh. Macam tu. Okay, so Hai, kita buat kita dapat. Betul Kak Suryana, kita buat kita dapat. Hai yang baru melihat. Hai, okey. So kalau suka pada saya punya ni, boleh share saya punya di video okey. So macam mana lagi nak buat energi kita supaya yang down tu terus up. Okey, macam saya sendiri, saya ada waktu-waktu saya down tau. Okey, saya punya style, saya tak tahu orang lain punya style. Saya punya style, saya akan rehat sekejap. Kalau memang anak buah saya mungkin akan perasan kalau yang tengok saya pada saya, tapi yang tak, mungkin dia tak perasan lah. Sebab saya sedaya upaya, macam saya tak akan menunjukkan saya energy down, saya tak akan tunjukkan saya tengah frust, saya tak akan tunjuk saya tengah marah, saya tak akan tunjuk. Okey, itu adalah sifat kita mesti, seorang leader mesti kena ada sifat profesional itu. Kan, profesional itu maksudnya apa-apa saja kita kena, orang kata pendam dan berceritalah dengan orang yang betul. Kan, berceritalah dengan orang betul. Macam saya bila saya rasa macam down kan, kita cari circle orang positif. Kita jangan cari circle orang negatif. Maksudnya circle orang positif ni dia nampaknya kebaikan di sebalik itu. Kan, macam saya, kalau saya down, okey, saya akan cari someone untuk saya bercerita. Bersembang. Sebab kadang-kadang bila energy down ni, bila kita ingat balik big why kita rasa kecewa sekejap je kita akan rasa kecewa, tapi lepas tu kita akan move forward. Bila kita akan datang balik dengan move forward tu, insya-Allah kita punya energi kita sangat besar lepas tu. Kan, sebab kadang-kadang bila kita rasa macam kita down ni, okey, bila kita down ni, setan banyak kacau kita tau. Setan banyak kacau kita. Setan akan kata tak payahlah, berhentilah buat bisnes kan, berhentilah kawan dengan dia tu, berhentilah buat ni. Bahaya. Kan, bahaya benda tu. Jangan layan kita bisikan-bisikan macam tu. Betul tak? Kalau anda kata perasaan kita tu rasa macam tak naklah aku buat bisnes ni, frust lah macam ni, pergi cari bisnes lain lah. Kan, ingat balik bagaimana saya bermula. Kan, lama mana dah saya bermula, dan lama mana saya dah harungi rintangan demi rintangan. Sebab ibarat macam kita dah kayuh. Okey, kita dah kayuh, kita nak patah balik, dah ambil masa patah, lepas tu nak kayuh balik, ambil masa. Tapi kalau kita dah kayuh, okay, kalau kita dah penat, kita rehat sekejap dan kita ambil balik momentum, seronok kita, momentum semangat kita tu, kita teruskan kayuhan kita. Lepas tu macam saya memang suka, okay, selain daripada sembang, okay, dengan sesamuan yang boleh memberi saya semangat, yang boleh saya release saya punya stres, yang boleh dengar luahan hati saya kan. Okey, saya akan pergi satu tempat. Okey, mungkinlah yang pergi GTR mungkin pernah dengar lah kan, tapi yang tak mungkin yang tak pernah dengar kan, saya akan pergi satu tempat yang sangat tenang. Kan, contoh macam saya akan pergi ke tepi pantai. Bila saya pergi tepi pantai, saya akan duduk kat situ, saya akan berdiri lama, dan pada waktu itu saya akan lepaskan semua benda yang terkubur. Terkubur. Jadi saya memang ambilkan masa. Kadang-kadang kalau kita down ni, bila kita rasa macam kita down betul-betul, kadang-kadang 2 hari kita tak boleh posting, betul tak? Sebab bila orang down ni, dia tak akan posting tau, sebab dia takkan ada idea. Nak tulis tau. Saya tak tahulah kayu macam saya kan, kalau tak ada idea, scroll Facebook, tutup balik. Scroll Facebook, tutup balik. Nak komen orang pun tak ada idea, nak like orang pun rasa macam tak semangat kan. Semua benda tak seronok, macam tak semangat. Kan, jadi saya akan pergi duduk satu tempat. Okey, untuk datangkan balik semangat tu, saya akan duduk satu tempat yang sunyi. Okey, saya akan lepaskan semuanya. Okey, dan saya tarik energi baru lah. Maksudnya saya akan fikir balik kenapa saya buat bisnes ni. Kita akan balik kepada big why kita. Kita akan balik kepada orang kata great purpose kita. Kenapa kita buat bisnes ni, bagaimana kita bermula,
Kan setakat satu ujian kan. Contoh macam kita ada sedikit saja ujian tapi kita dah rasa down, macam tidak adil kan untuk diri sendiri kita tak? Gitu. Sekejap saya tengok komen. You all tak komen you all suka tengok je. Assalamualaikum sedih. Waalaikumsalam Kak Fik. Duduk dalam circle positif. Betul Kak Suryana. Duduk dalam circle positif. Duduk dalam circle orang nak berniaga. Jangan lari daripada circle orang nak berniaga. Kalau boleh, okay, kalau kita rasa macam orang tu macam negatif ke, tak boleh nak bagi kita, orang kata tu ke kan, cepat-cepatlah angkat punggung, ataupun cepat-cepatlah matikan tali handphone tu, kan, sebab yang nak berjaya kita kan. Lantaklah ni kau fikir, sebab macam saya fikir kejayaan seseorang tu bukan bergantung kepada manusia. Kadang-kadang kita bergantung kepada Allah. Betul tak? Sebab yang keempatnya yang penting adalah doa lah. Doa. Sebab kita orang Islam kan, macam saya sendiri pun kepergantungan harapan kepada Tuhan tu kita kena tinggi. Kadang-kadang Allah tak bagi kita pada waktu ini, tapi insya-Allah Allah akan bagi kita pada waktu tepat. Kan, kalau rasa macam sedih kan, solat sunat ke, okey, berdoa terus kat situ. Ya Allah, tolong hati aku. Maksudnya kita bercakap macam saya tak tahu kan, tapi saya banyak belajar dalam GTR. Okey, bila kita frust, kita kecewa, kita banyak bercakap dengan pencipta. Kan macam saya akan bercakap, ya Allah, tu aku kan, hati aku ni macam tak sedar lah ya Allah. Dia ni macam mana macam ni. Allah tolonglah saya, ya Allah, saya penat dah. Saya rasa macam sabuk. Kadang-kadang saya rasa macam saya tak nak buat dah gini kan. Tapi Allah tolonglah, Allah datangkan balik energi saya. Sebab saya yakin Allah yang pemberi saya rezeki. Allah yang memberi saya rezeki yang banyak. Allah yang turunkan saya. Kalau Allah kata pada waktu ini tak sesuai lagi untuk diberikan, tu tak apa, saya reda. Kan, tapi Allah tolong saya sebab saya buat ni untuk anak tim saya ke, contoh kan, saya buat ni untuk orang ke, kan, kita sentiasa mohon, ya Allah, Allah tolong saya. Kalau tahap ketika, okey, Allah, saya sedekahkan Al-Fatihah ini untuk diri saya, supaya diri saya untuk lebih tenang, lebih saya lebih kuat untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Sebab saya yakin lagi besar kejayaan seseorang tu, sebenarnya lagi besar Tuhan akan uji dia. Tapi sebab kita tahu setiap ujian yang datang ni bukan disebabkan Tuhan saja nak uji, tapi sebenarnya Tuhan nak angkat orang kata darjat kita daripada kedudukan sekarang kepada ke arah kedudukan yang lebih tinggi. Macam tu. Jadi jangan pernah mengalah lah. Maksudnya dalam segi doa tu kan, memang saya amalkan daripada sekarang. Kan kita guna teknik dada. Dulu kita dengar dia lawa dia lelaki kan, teknik dada ni. Macam saya sendiri pun saya dapat ilmu daripada saya punya mentor. Okey, kita sentiasa meminta untuk sedikit tips untuk you all yang duduk dalam ni. Okey, saya share sedikit apa yang saya buat dan apa yang saya belajar. Okey, contoh macam apabila kita memandu kereta, contohnya kan, daripada tempat rumah kita ke office, atau ke mana-mana sahaja tujuan. Okey, masa kita memandu tu, apa yang ada dalam fikiran kita pada waktu itu? Kalau kita dengar muzik, kita dengar lagu, kita boleh tutup dulu sekejap. Okey, tutup dulu sekejap dan terus bercakap dengan Allah setiap masa. Sebab you kena ingat, kita kena ingat, saya pun sendiri kena ingat, Allah Maha mendengar 24 jam tanpa tidur. Jadi bila kita bercakap macam tu, ya Allah, Allah nampak usaha saya, Allah nampak usaha anak-anak buah saya, Allah tolong saya, ya Allah, bantu saya, ya Allah. Saya tahu Allah akan bantu saya, cuma saya tak tahu ada waktu tepat. Cuma kuatkanlah semangat saya untuk saya terus berjuang. Macam tu. Maksudnya sentiasa kita meminta kan. Kalau waktu drive tu, bagi saya waktu drive tu adalah waktu yang baik. Sebab pada kita melelong kepala kita kan, try kita bercakap lah, meminta. Meminta, memujuk kayu. Ibarat macam baby kan, kalau baby kan, kalau bukan baby lah, anak kita contoh kan, mama nak mainan tu tak boleh, mama nak mainan tu tak boleh, mama kan baik, mama tolonglah saya nak sangat mainan tu mama. Kan, mama tahu kak saya minat benda tu, mama tolonglah saya, mama kali ni mama tolonglah mama. Bayangkan kalau anak kita meminta macam tu, apa perasaan kita? Saya tahu mama tolonglah saya mama. Kalau mama beli ni kan, saya sayang mama, banyak kali saya sayang mama. Kan, bukan selalu saya minta mama, bolehlah kali ni mama tolonglah saya mama. Bila kita sentiasa macam anak kita meminta dengan kita, contoh kan, meminta banyak benda tu dengan kita.
rasa kat kita bagi tak kan anak kita. Mestilah kita bagi kan, kita rasa kesian. Okay lah, bagi je lah kan. Begitulah dengan Tuhan. Kan begitulah dengan Allah kita. Begitulah dengan pencipta kita. Kan sebab kadang-kadang kita tidak memujuk rayu, kita tidak meminta-minta, kita tidak merayu-rayu untuk dapatkan sesuatu tu. Gitu. Jadi ustazah pula AN malam ni ya. Okey. Betul, kadang rasa juga down tu, tapi tak boleh layan lama-lama. Betul kan Fatul? Okey. Orang berniaga kalau ada perasaan down, okey, ada perasaan orang kata kecewa, itu normal sebab kita manusia biasa. Tapi Kak Fatul jangan risau kalau anda kata perasaan tu okey tak berapa macam dia beri banyak efek kan. Cepat-cepat cari mentor, cari orang positif untuk bersembang. Macam tu. So, kadang-kadang saya tak tahulah, kadang-kadang suami orang lain macam suami saya, dia sangat positif. So bila kita cerita tu dia akan memberi semangat pada kita. Jadi dia membantulah kita kan. Tapi kalau you orang rasa macam suami tak membantu, carilah mentor-mentor. Gitu. Kak Fatul nak cari saya pun boleh. Gitu. Hai, selamat malam CDM. Hai Kak Beb. Dada dan lepas. Betul Kak Abi, dada dan lepas. Dada dan lepas je. Itu yang saya buat. Anak-anak Kak Fik macam tu lah, minta dan pujuk layu lagi kat kita. Ya betul Kak Fik. Kan bayangkan kalau kita duduk macam tu je, kita kan makhluknya, betul tak? Bila anak kita minta dengan kita macam tu, merayu bersungguh-sungguh, adakah kita sebagai seorang ibu tak nak memberi? Kata rasa tak nak memberi, mesti nak bagi, betul tak? Begitulah sebenarnya. Dan benda tu adalah setiap hari. Kalau kita meminta. Okey, satu lagi Ian boleh bagi contoh. Contoh. Pernah tengok tak iklan McD? McDonald. Kan? Iklan McDonald ni, okey, bila dia hari-hari dia buat aktiviti seeding. Tahu tak? Seeding ni maksudnya iklan. Iklan selalu kalau kita tengok TV, ada je keluar iklan yang sama. Dengan rangupnya ayam tu gini-gini kan. Bila sekali kita tengok, kita rasa macam biasa lagi kan. Betul tak? Yang 2 kali tengok sedapnya. Yang 3 kali macam kena gini. Yang ke-4 kali macam kena kira duit ni nak pergi ke tak nak dia. Yang ke-5 kan, akhirnya kita akan pergi. Betul tak? Begitulah kita sebenarnya. Sekali kita minta, mungkin kita tak dapat lagi. Betul tak? 2 kali kita minta, mungkin tak dapat lagi. Tapi mungkin kita kata yang ke-13 kali kita minta baru dapat. Kan, jadi insya-Allah benda tu insya-Allah akan dapat. Cuma cepat atau lambat. Jadi jangan berhentilah, bergantung betul-betul dan percaya okey akan ada sinar. Kadang-kadang Tuhan tak bagi yang ni, Tuhan akan bagi yang lebih baik. Sangka baik je dengan pencipta. Okey, tu tadi yang berapa taktik saya, yang keempat kan, yang keempat ke berapa dah? Kelima. So tadi saya share pasal Big Y. Lepas tu saya share pada circle kan. Orang kata cari circle orang yang positif kan. Lepas tu yang keempat saya cerita pasal apa tadi, pergi bertenang kan. Pergi cari tempat yang sesuai, tenang kefikiran. Kalau yang suka minat shopping, pergi shopping. Gitu. Yang minat shopping, pergi shopping. Pergi shopping ke. Lepas tu yang last sekali adalah berdoa lah. Berdoa insya-Allah. Jadi itu adalah normal. Okey Kak Fik, kalau Kak Fik rasa macam down ke, kecewa ke kan, jangan lambat. Lupakan benda yang kita rasa kita kecewa tu. Sebab kita rasa gini, kita percaya je Allah akan bantu kita. Macam saya akan percaya je Tuhan akan bantu. Jadi saya tak akan down lama-lama, saya tak akan kecewa lama-lama. Memanglah masa kita rasa down tu, kita rasa macam tak semangat, semua benda rasa macam yalah kan. Tapi terus jaga energi kita. Sebab yang naknya adalah kita. Okey, kita yang nak, kita yang tahu kenapa kita nak. Kan, kita tahu kenapa kita buat. Insya-Allah dia akan mudah. Gitu. So you all ada soalan tak? Ramai yang tengok hari ni bersilih ganti. Gitu, bersilih ganti. So kat belakang ni adalah stok-stok AN. Banyak lagi tak susun tu, berkotak-kotak tu ada. Okey, ada 1 2 3 4 kotak tak susun. Okey, bukan malas, sebab tak tahan. Tak tahan sangat nak susun. Sebab kalau susun malam ni, besok angkat balik sebab masuk order. Gitu. Susun lagi malam esok, angkat balik. Gitu. So apa lagi yang you all nak AN share pada you all? Sebab malam ni AN just nak share pasal tu je lah, energy up and down. So
Itu yang AN berlaku pada diri sendiri. AN suka share apa yang berlaku pada diri sendiri. Sebab itu adalah AN senang bercakap. Kan bila kita bercakap apa yang berlaku pada diri sendiri itu lagi bagus. Kan sebab dia datang daripada hati. Kalau kita nak buat-buat benda yang kita tak pernah rasa, kita nak bercakap dengan benda yang kita tak pernah tahu kan. Jadi itu tak sampai dalam hati. Gitu. Kadang-kadang tu ada juga rasa penatnya. Yes, betul. Kan jangan pernah memang setiap orang akan ada rasa penat tu. Penat, kecewa kan, frust, itu adalah normal. Normal sebab kita kena ingat, okey macam Kak Afiq kena set je. Okey, bila kita rasa penat tu, mengadulah, doalah, ya Allah, Tuhan tolonglah saya penatnya saya kan. Tapi kita kena jelas kan, kalau kita rasa kalau kata Kak Afiq penat dengan bisnes, contoh dengan bisnes, sebab apa? Sebab buat bisnes seorang-seorang, contoh kan, ya Allah datangkanlah 10 fighter dalam tim aku. Terus minta, sebab AN dulu, okey, AN bagi tahu, AN dah pernah cerita banyak kali kan, AN bukannya orang yang pandai. Orang yang pandai bisnes, tak pandai daripada zero, tak pandai pun sebenarnya, banyak bantuan mentor dengan Sifu, alhamdulillah. Cuma AN ni memang meminta, sebab yang kata, ya Allah saya memang tak pandai, Allah bagilah saya 10 diamond berkualiti di sekeliling saya. Kadang-kadang yang datang tu tanpa kita duga, tanpa kita sedar, kan rupanya dia datang, dia adalah fighter-fighter kita. Tapi jangan pernah berhentilah. Saya berdoa setahun, saya ingat daripada permulaan tu saya berdoa, setiap hari saya meminta, setiap masa saya meminta, ya Allah saya nak 10 fighter di sekeliling saya, ya Allah, sebab saya penat buat seorang-seorang. Kan saya nak 10 orang yang fighter sekeliling saya. Sampai satu tahap saya rasa macam saya sangat kecewa, tapi saya nak sangat, okey, yang orang kata apa, nak ada team, nak bisnes bagus kan. Orang kata apa, sampai sanggup orang kata anak tim datang tu kita bagi free keahlian. Sampai sanggup lah bagi free keahlian semata-mata nak ada team. Macam tu. Tak nak, macam nak ada orang yang berseronok lah. Alhamdulillah, kalau kita bercakap dalam grup seorang-seorang kan macam tak best je, betul tak? Tapi bila ramai tim ni kita boleh bercakap, bersembang ramai. Yang penting jaga momentum. Sebab kalau tanya pun mana-mana orang bisnes mana-mana je, okay, kalau kita tanya apa rahsia kejayaan, iaitu konsisten melakukan perkara tu berulang-ulang. Benda yang sama je, berulang. Sama macam Cikgu Fik pergi sekolah, hari-hari pergi sekolah, betul tak? Jadi bila hari-hari, mungkin Cikgu Fik akan rasa pergi sekolah lagi 20 tahun. Kan benda yang sama berulang-ulang. Rasa boring tak? Boring kan? Rasa penat tak? Penat kan? Ada time-time ketika macam tak nak pergi sekolah, betul tak? Tak nak mengajar, betul? Tapi sebabkan tugas kita, disiplin kita, pasal benda tu kita dah biasa buat, konsisten kita buat. Bila kita tak pergi, kita rasa janggal. Bila kita tak pergi, kita rasa janggal. Jadi sama juga dalam bisnes. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita seharian tu, okey, dalam tugas seharian hakiki kita, sama juga dalam bisnes kita. Kita kena adaptasi benda yang sama. Kan rasa macam pagi-pagi malah nak bangun pagi, nak pergi ke sekolah, benda sama je. Gitu. Jadi jangan risau. Kan kalau ada perasaan itu, memang kena kuat semangat lah tang tu. Kan fikir di sebaliknya. Gua ni nak konsisten tu. Nak konsisten tu kena paksa diri. Kadang-kadang kena ada mentor untuk paksa diri ni. Mentor ni kena paksa. Kan sebab tu kan buat bisnes jangan buat seorang-seorang. Ini nasihat saya kepada semua orang, semua peniaga kat luar sana, semua usahawan sana. You all kalau nak berniaga tak boleh buat seorang-seorang. Buat seorang-seorang memang ke laut dah jadinya. Bukan setakat ke laut dalam, ke laut dalam tu. Kan kalau buat seorang-seorang. Sebab apa? Sebab bila buat seorang-seorang ni, dia akan stuck, dia akan tak tahu. Sebab tu jangan rasa macam bisnes kita nak conquer seorang-seorang. That's why saya suka bisnes MLM Hi-O ni. Okay, sebab apa? Sebab daripada bisnes kita buat ramai-ramai, kita buat sama-sama. And then bukan you all buat saya dapat hasil tak. Kita buat sama-sama dan kita sama-sama dapat hasil. Kan, maksudnya saya pun kena buat hak saya, you all pun kena buat hak you all. Tapi bila kita bergabung, sebab tu ada pepatah yang mengatakan apa nama tu? Macam mana? Together we stronger. Kan, macam apalah dia punya tu kan.
Jadi kalau rasa macam susah sangat nak konsisten, kena cari mentor yang boleh paksa kita. Kan paksa kejayaan kita. Kalau tak keluarlah mentor-mentor yang macam kat luar sana, macam Dr. Alizan kan, contoh kan. Dr. Alizan tu dia mentor, dia memaksa rakan anak murid dia tu untuk membuat. Dia akan bertanya selalu macam mana benda tu, sebenarnya dia akan push diri kita untuk kita buat dari luar biasa. Kita akan push. Kalau kita rasa kita macam malas sekalipun, kita rasa macam tak nak lah ya, tapi tak boleh ni, nanti CDM minta report. Betul tak? Macam tu. Sebab that's why kalau rasa tak boleh konsisten, Kak Haji, kalau payah nak konsisten, pastikan Kak Haji duduk dalam grup dan pastikan Kak Haji kena balas mesej saya, Kak Haji kena angkat call saya. Sebab saya akan paksa dari semasa ke semasa. Tapi bila kita dah terbiasa, InsyaAllah lepas tu tak payah dah isu kena paksa. Kan kita rela hati, kita akan buat. Contoh macam sembahyang, betul, anak kita. Kita tengok contoh je lah. Kan kita tengok contoh anak kita. Anak kita, okey, 6 tahun nak sembahyang. Kita royak sekali je ke suruh sembahyang di sembahyang lalu. Dok. Kan kita kena paksa. Kadang-kadang papa dia ni kena pegang rotan baru boleh sembahyang. Betul tak? Kalau papa dia tak ada, memang bermaharaja lele, tak sembahyang langsung. Kan? Tapi kena paksa dulu, betul? Kena paksa daripada umur 5 tahun tu, kena paksa dah. Sembahyang. Umur 7 tahun kena pegang rotan dah. Tapi lama-lama dia dah terbiasa, betul tak? Bila terbiasa dengan orang azan dia pergi sembahyang lalu. Sebab akibat apa? Akibat kena paksa lah. Akibat lama-lama dia tak paksa lah. Contoh Kak Ji sekarang ni semayang. Kan? Abang paksa lagi ke semayang? Pegang hutang lagi semayang. Dok lah dok. Gitu. Sebab kita tahu kewajipan kita situ memang kita dah konsisten buat. Dah dengar azan dah. Oh, azan memang kena semayang. Dah sebab benda tu dah biasa kita buat. Betul tak? Lain kan sampai sekarang pun kena paksa, kena hutang lagi. Bertahun-tahun dah. Gitu. Jadi sama je. Konsep dia adalah sama. Kan. Kak Fatu kata betul. Betul Kak Fatu. Kak Fatu betul. Go Fatu. Yeah, betul. Semangat. Kena ada semangat. Kita buat bisnes semangat. Honor lah kat mana-mana pun. Kalau cara ni tak jadi, cara tu jadi. Macam saya lebih kepada kreatif buat bisnes saya. Kan, kalau saya rasa macam ni tak boleh ni, aku tak boleh ni, saya akan cari tip-tip. Saya pergi stalker, saya pergi selongkar dekat YouTube, dekat Facebook ke, saya akan cari macam apa trend terkini, okey, yang diorang buat untuk diorang dapat macam ni. Jadi saya akan kreatif. Okey, macam tu kalau macam Facebook, bila kita posting je Facebook blog, betul tak? Posting je Facebook akan blog. So kita akan tengok kenapa Facebook blog. Kan saya akan study kenapa. Jadi kita kena mau kepada kreatif pada bisnes masing-masing. Yang penting kita kena tahu hala tuju bisnes kita ke mana. Macam bisnes HIO ni, okey, kita tahu satu hala tuju kita kena kejar pangkat. Kan kalau kita kerja kerajaan, kerja swasta ke kat mana ke, orang kata kerja pangkat ni kena banyak kipas, betul tak? Dalam bisnes ni tak payah kipas. Okey, tak perlu pun kipas saya, tak perlu. Kan yang penting okey, macam mana saya nak naik pangkat. Okey, kita kena tahu dah selok belok macam mana kita nak naik pangkat. Okey, mungkin naik pangkat kita kena buat sale banyak-banyak. Tapi bila kita buat sale banyak-banyak, you all kena tahu tak akan terjadi buat sale 2 juta hanya seorang sendirian, tak mungkin. Okey, tak mungkin. Sebab tu dekat luar sana pun kalau kita tengok founder-founder ke siapa kan yang dapat sale banyak, hasil daripada ejen-ejen yang ada dekat bawah dia. Jangan founder-founder kat luar sana jangan katalah saya tak buat bisnes MLM. Habis yang ada ejen tu apa? Kan sama juga bisnes dia. MLM multi level marketing. Yang dekat atas dia dekat atas kan. Tapi yang dekat kita ni, okey, dengan bisnes kita ni, okey, CDM siapa-siapa pun boleh jadi CDM. Even saya CDM. Siapa-siapa yang duduk dalam ni boleh jadi CDM dan mungkin bonus lagi besar daripada CDM yang sedia ada ni. Kan gitu. Jadi orang kata bisnes ni bila kita tahu, okey, satu kena kejar bakat, yang kedua kena bonus besar. Okey, macam mana kita nak pergi bonus? Contoh nak pergi 5 angka, nak pergi 6 angka. Macam mana kita nak dapatkan kelebihan-kelebihan tu? Study plan marketing, study tentang IO, study tentang produk. InsyaAllah you all sangat boleh pergi. Tapi untuk pergi 2 juta, kalau nak pergi seorang-seorang memang tercirit. Kan memang tercirit. So memang kena ada
kena ada kreatif lah kat situ. Macam mana untuk besarkan bisnes saya. Yang penting tujuan utamanya adalah nak kena kejar pangkat dan nak bonus besar. Gitu. Memang kena paksa. Kalau dok buat, betul lah Kak Haji. Kalau dok kena buat tu lah. Tak buat, puas kita suruh. Kan, sebab kadang-kadang macam saya, kalau kita rasa diri kita ni tak akan konsisten kalau tak ada orang paksa, so serahlah diri untuk dipaksa. Okey, untuk kebaikan kita kok, betul tak? Bukan untuk orang lain kan. Dipaksa ni untuk bagi kita bonus besar juga, untuk bagi tim kita besar juga. Gitu. Mana ada bisnes nak senang je, naik senang. Alah berlenggang gitu, tak ada. Kan nak. Okey, duduk dalam mood paksa sekejap je. Kan sekejap je, insya-Allah you akan lebih committed, you akan lebih semangat. Okey, itu saja AN nak live. So AN nak tanya you all. Okey, siapa yang rasa lepas dengar AN live ni, you all rasa energy you all macam besar, you all rasa macam wah, saya ada semangat balik. Kan siapa yang lepas dia dengar ni, dia rasa macam aku macam dapat orang kata apa, aura positif yang sangat besar. Gitu. Siapa yang macam tu? Kalau tu bagi like banyak-banyak, bagi love banyak-banyak. Saya nak tengok supaya saya punya live malam ni memberi manfaat lah pada you all kan. Tak adalah you all tercongok nak tengok semata-mata tu kan. Sebenarnya dia akan memberi manfaat, dia akan bagi satu cara, satu peluang kan, atau apa-apa sajalah kan, alang-alang orang kata apa, kita memberi ni, kita memberi dengan cara yang orang kata kita memberi dengan cara live, dan you all akan dapat manfaat daripada apa yang saya beri ni. Kalau nak komen pun boleh. CDM saya dapat semangat baru. Tadi saya dah rasa macam down, sekarang saya dah rasa macam semangat. Gitu. Seronok kali tulis macam tu. Sebenarnya memberi AN semangat lagi, untuk AN memberi orang kata semangat lah pada you all, motivation kat you all. Gitu. So itu saja daripada AN hari ni. Okey, terima kasih yang melihat. Terima kasih semua. Okey, bagi yang suka boleh share this video live. Okey. AN doakan yang tengok malam ni, okey, Tuhan permudahkan urusan semuanya. Allah bagi orang kata bayaran atas apa yang telah dibuat. Kan? Orang kata Allah bagi kita satu jalan dan peluang lah, ruang dan peluang untuk kita lebih rasa bersemangat, untuk rasa kita boleh memberi manfaat pada orang lain, untuk kita kejar impian dan harapan kita dan sebagainya. Okey, alhamdulillah dapat sedu aura CDM malam ni. Alhamdulillah Kak Fatul. Biasa kita jumpa dalam grup je kan. Tapi malam ni kita buat lain sikit, kita jumpa dalam live. Sambil-sambil, tak adalah dalam grup saja tempat. Maksudnya kita boleh bagi pada orang ramai jugalah. Okay, so itu sahaja daripada AN. So, selamat pergi tidur. Bye. Assalamualaikum.